Masih bersama Berita Wilayah. Berita Wilayah dari Terengganu hari ini antara lain membawakan laporan inisiatif menu rahmah yang mendapat sambutan baik premis makanan di negeri itu. Dan untuk itu kita bersama Baharom Rahim di Kuala Terengganu. Silakan. Terima kasih. Lebih banyak restoran dan kedai makan dijangka menawarkan menu rahmah di Terengganu dalam masa terdekat. Sejak awal bulan ini, sebanyak 29 buah kedai makan dan restoran telah mengambil bahagian dalam inisiatif kerajaan itu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarudin Muhammad Kia berkata, daripada 29 premis berkenaan, 17 di Kuala Terengganu, 3 di Kuala Nerus dan 2 di Marang, Kemaman, Dungun dan Besut serta 1 di Hulu Terengganu. Kita di peringkat KPDN akan membantu mereka. Kadang-kadang peniaga ni betul lah dia nak bagi sumbangan, tapi pada masa sama dia mengharapkan apakah benefit lain lah. Di samping mungkin lah dalam konteks agama ni mungkin dia ibadah, sumbangan dan sebagainya kan. Tapi pada masa sama dia pun mahu lihat apa benefit lain yang mungkin mereka boleh dapat daripada pelaksanaan menu rahmah ni. Jadi antaranya adalah kita membantu, terus membantu dari sudut promosi. Promosi kepada mereka lah, sebab kita dah bangunkan directory di mana menu ramah ni akan didapati. Kalau mana-mana pihak daripada luar dan sebagainya datang ke satu-satu daerah, apabila mereka tanya di mana ada menu rahmah, jadi ada directory dia. Beliau ditemui selepas melancarkan menu rahmah di warung Tok Mi di Kuala Nerus. Menu rahmah ni kan, program kerajaan ni dah makin meluas, tengok banyak dah orang buat. Lepas tu kita kata why not kita try lah kat kedai kita, sambil tu kita dapat membantu golongan B40 student, sebab kawasan ni kawasan student. Itulah saya ambil inisiatif untuk buat menu rahmah tu kat sini. Projek Ladang Rumput Napier dan Kompos Kendalian Terengganu Agrotech Development Corporation TADC bakal meningkatkan pendapatan golongan tani sehingga RM3,000 sebulan. Rumput Napier itu boleh dijadikan silaj dan baja kompos untuk makanan ternakan dan pemulihan tanah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pemin, Wan Adnan Wan Rahman, 35 usahawan tempatan akan membekalkan rumput Napier kepada TADC untuk dijadikan makanan ternakan dan baja kompos. Setiap usahawan akan diberi 5 ekar tanah di Kampung Setiajaya Merang untuk diusahakan ladang rumput Napier. Dianggarkan 20 metrik tan hasil dapat dituai dalam masa 40 hingga 45 hari untuk seekar tanah. Agensi itu kemudian akan membeli hasil dengan harga RM80 per metrik tan. Dapat lebih kurang dalam hasilnya lebih kurang dalam 4,000 seorang sebulan. Jadi kemungkinan akan lebih bergantung kepada nanti dari segi sistem, komitmen dan juga pemantauan daripada pihak TADC ya. Dan kita komited sebab jualan ni nanti sebahagian besar ni akan dibeli oleh pihak Mekomik yang berada di sebelah tu untuk sebagai baju kompos untuk penanaman lada hitam ni. Projek yang akan dibangunkan secara berfasa itu adalah antara projek yang disenaraikan di Setiu sebagai gedung pengeluaran makanan negeri Terengganu. Sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023, Radio Terengganu FM mengambil pendekatan mendekati pendengarnya dengan bersiaran bersama Kelab Pendengar TFM bertemakan Radio Kita Keamanan Bersama. Program itu memberi peluang kepada pendengar TFM bergabung suara bersama penyampai radio melalui 4 segmen. Lebih menarik lagi apabila ahli kelab yang terpilih ceria bersama beberapa segmen seperti Cerita Pagi, Anggun Inspirasiku, Gua Negama Orang Kita dan Selekta. Kami ni sebagai penyampai, kami teruja tau. Apabila sokongan tu yang mereka ni, bukan kami saja yang ada peminat, tetapi mereka ni sendiri, pendengar-pendengar yang dah bergiat lama dengan Terengganu FM, ikuti dengan pelbagai acara, dan kita nampak mereka sendiri ada follower mereka sendiri. Jadi itu yang kita nak daripada rantaian itu, dia berlaku tau. Jadi lama-lama dia akan terus tersebar luas dan juga Terengganu FM ni terus diminati oleh semua lapisan masyarakat. Kita sangat berbesar hati dan sebenarnya Kelab Pendengar Radio Terengganu FM ini adalah supporter kepada Terengganu FM. Kami dari Kelab Terengganu FM ni bukan sahaja
menubuhkan kelab ini sekadar orang kata suka-suka untuk bertemu dengan penyampai, tetapi di sebaliknya ada inisiatif lain juga yang kami salurkan kepada pendengar-pendengar dan ahli kelab. Dan sekarang ni program lebih banyak dengan tertubuhnya kelab pendengar TFM. Jadi saya sama-sama sertai dan saya dapat banyak maklumat, kebaikan yang saya dapat apabila saya sertai kelab pendengar ni. Saya dapat ziarah kasih sahabat-sahabat TFM yang dah lama-lama. Saya bersama RTM ni lebih kurang 20 tahun lebih. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA berjaya mengeluarkan pengeluaran produk kesihatan berasaskan ekstrak pokok gelam atau nama saintifiknya Melaleuca kaju putih. Projek di bawah kendalian Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur itu bermula pada 2018. Ketua Penyelidik Profesor Dr. Hafizan Juahi berkata parti minyak gelam ini berjaya mengeluarkan produk kosmetik iaitu pencuci muka dan minyak untuk kesihatan bagi melegakan sakit sendi, radang kulit, melecur, sakit kepala dan menghalau serangga. Komuniti setempat mengutip dan mengumpul daun gelam berkenaan untuk diproses sebelum dihantar ke UNIZA untuk penyelidikan dan pembangunan. Selama ini kita katakan hutan gelam ini adalah hutan yang tidak produktif. Maknanya hutan yang tidak memberikan apa-apa hasil lah. Tapi sebenarnya potensi minyak gelam yang berada di Malaysia, khususnya di negeri Terengganu sebagai negeri yang memiliki hutan yang terbesar di semenanjung Malaysia ini, minyak gelamnya sebenarnya sama kualiti ataupun sama tarafnya dengan kualiti minyak tea tree daripada Australia. Kita pun lakukan beberapa kaedah rawatan ke atas daun ni tadi sehingga kita mendapat satu kuantiti minyak yang terbanyak lah, yang terbaik lah. Pihak universiti kini dalam perancangan untuk meluaskan pasaran produk berasaskan ekstrak minyak gelam berkenaan ke seluruh negeri. Sekian paparan dari Terengganu, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Bahrom dari Terengganu.